Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa min nasta'in. Wa la muttaqin. Assalatu wassalamu ala anbiya mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada TV Badan Produksi Nasional. Dan malam ini dalam kesempatan yang ada, marilah kita melihat sambungan kepada tajuk yang lepas barangkali, Melaka selepas Granada, dan kita lihat kesan yang lebih besar apabila kejatuhan kerajaan Islam Granada di Sepanyol. Kita lihat kesan-kesan yang berbagai yang menimpa umat Islam. Kita lihat sedikit ulasan yang lepas. Kita lihat inilah gambar penyerahan Granada daripada umat Islam kepada Raja Kristian Ferdinand dan Isabel. Akibat langsungnya lah umat Islam dihalau keluar daripada Sepanyol. Dan kisah malang ini bukan setakat ini saja. Kemudian Islam lima mehnah yang sangat hebat. Mereka dibunuh oleh raja yang baru. Dan bermula daripada kekalahan Granada inilah mereka membuat pengambaran ke seluruh dunia. Kejahatan Granada menunjukkan bahawa satu fasa dalam Eropah, pelayaran Eropah, mereka mudah berani sebab kerajaan Granada yang mereka takuti telah jatuh. Dan sebagaimana kita lihat dalam kuliah lepas barangkali, Portugal memulakan pelayaran sampai Vasco da Gama mengambil pelayaran dan akhirnya sampai ke India. Dan kisah bagaimanakah Vasco da Gama membunuh umat Islam sepanjang perjalanannya adalah satu sejarah yang sangat buruk. Kemudian kita lihat Melaka jatuh dalam perintah yang sama. Selepas Melaka jatuh, kita lihat bukan saja Portugal tetapi negara Eropah lain datang ke sebelah timur. Negara itulah negara Sepanyol. Dan akhirnya kita lihat Filipina. Ya, amanah telah jatuh. Maka Portugal dan Sepanyol merebut tanah jajahan. Dan akhirnya Filipina telah bertukar menjadi negara Kristian sampai hari ini. Kecuali Mindanao yang masih selamat. Dan kita lihat sekarang giliran British memulakan pelayaran kembali. Kita lihat Portugal memulakan pelayaran, diikuti oleh Spanyol, dan sekarang giliran British. British mempunyai cita-cita yang besar walaupun dia adalah sebuah negara yang kecil. Sebuah pulau British yang hanyalah sebesar Borneo kita, tetapi mereka mulakan pelayaran. Ketika mereka mulakan pelayaran, mereka sangat takut pada Spanyol. Jadi mereka memilih jalan yang berbeza daripada yang dipilih oleh Portugal dan Spanyol. Dan permulaan pelayaran mereka dimulakan tujuan ialah untuk mencari hamba. Mereka ketika itu pemerintahan England diperintah oleh Queen Victoria, bukan Queen Elizabeth. Queen Elizabeth yang pertama melantik sepupunya bernama John Hawking, seorang penjenayah yang besar yang ditugaskan untuk belayar keluar daripada England mencari tanah jajahan yang baru. Dan di samping itu mereka ingin memerdekakan hamba. Dan seboleh-bolehnya umat Islam diperhambakan. Tugas John Hawking ini ialah untuk merampas ataupun untuk mengambil hamba. Dan mereka telah belayar keluar daripada England dan mereka mulakan kajian mereka menuju jalan ke sebelah barat. Kalaulah Spanyol dan Portugal melalui Tanjung Parapat, tetapi England takut untuk bertembung dengan Spanyol dan Portugal, mereka melalui jalan darat dan meneruskan perjalanannya ke sebelah barat, mereka sampai ke Amerika Selatan. Setiap tempat yang mereka sampai, mereka tanda inilah tanda kami. Setiap tanah yang mereka berlabuh, mereka tulis ini bumi kami. Sama ada penduduk asalnya atau tidak ada, mereka mengisytiharkan tanah itulah tanah baginda Queen kami. Dan itulah yang dilakukan oleh Francis Drake, seorang penjenayah besar dalam sejarah dunia. Dan dialah yang memperniagakan hamba secara besar-besaran dalam sejarah England. Tetapi dalam sejarah kita, dia dipuji sebagai pengembara Inggeris sebab kita membaca buku yang tulis oleh Inggeris, sedangkan dia adalah penjenayah utama dunia dalam kurun yang ke-16. Dia sampai ke Amerika Selatan, dia tanda inilah bumi kami. Walaupun di situ ialah rakyat tempatan yang sudah berada di situ. Mereka belayar ke sebelah utara sampai ke Amerika Utara, sebelah Florida, sebelah California.
dan mereka pacakkan tanah, di situlah bumi kami. Sama ada orang atau tidak ada, itulah yang disebut oleh penyerang ini, namanya Presiden Drake. Dan dia berlayar terus ke barat lagi, dan akhirnya dia sampai ke kawasan Asia Tenggara. Ewah, Asia Tenggara. Bumi yang sangat subur. Dia melihat Melaya ketika itu, tanah Melayu. Bumi yang sangat subur, dan inilah bumi Bermuda Queen. Kami telah tandakan kawasan inilah bumi kami. Dan dia balik terus melalui Afrika sampai ke England. Dan dia melaporkan bahawa Baginda Queen mempunyai tanah yang banyak seluruh dunia. Saya telah tandakan tempat-tempat yang kami telah lalui. Termasuk bumi kita. Telah ditanda oleh Presiden Drake bahawa itulah bumi Queen mereka. Dan mereka perdagangan hamba. Sepanjang perjalanan mereka, mereka menangkap hamba yang mereka temui. Dimasukkan atas kapal mereka, tujuanlah untuk tanah yang mereka temui. Mereka jadikan ini sebagai pekerja tebusan ataupun sebagai hamba abdi. Dan mereka lah memulakan penghambaan di Amerika. Dan mereka mendakwa bahawa mereka temui, walaupun Columbus telah sampai sebelum mereka. Dan mereka berperang dengan Spanyol. Inggris berperang di mana-mana saja sebab Spanyol mengatakan ini bumi yang dia temui. Dan British kata dia yang temui. Mereka berperang. Dan kita lihat dalam sejarah ini, sejarah England ialah sejarah yang penuh dengan penyamun ataupun sebagai lanu. Tuan-tuan melihat filem The Bounty. The Bounty ialah kapal yang kemudian diutus oleh England untuk merampas hamba-hamba. Dia sampai ke Haiti, dan filem ini menggambarkan sejarah yang benar walaupun sejarah ditulis berpihak pada British. Hamba-hamba yang ditangkap dimasukkan dalam tong, dan ini digambarkan dalam filem tersebut. Ketika mereka di tengah laut, air tidak ada. Air yang mereka ada, mereka tidak beri makan pada hamba, tetapi mereka gunakan untuk menyiram pokok, sebab pokok ini bakal dipersembahkan kepada Baginda Queen. Dan mereka membina satu taman di England, hasil daripada pelajaran mereka untuk mencari hamba. Dan hamba mati kelaparan, dibiarkan. Dan itulah sikap England yang dipuji oleh penulis sejarah yang datang kemudian. Lebih baik negara kita yang pernah dijajah. Sejarah England semuanya sejarah yang indah, sedangkan apa yang berlakulah sebaliknya. Dan kita lihat juga bagaimanakah mereka merantai hamba-hamba ini daripada Afrika, daripada seluruh kawasan yang mereka temui. Tetapi cukup menarik, tuan-tuan. Mereka melalui kawasan Asia Tenggara, tetapi mereka tidak tangkap orang Melayu untuk dihambakan sebagaimana mereka menangkap orang Negro dan sebagainya. Ini tandanya bahawa kita, orang Melayu, ada satu tahap tamadun yang mereka tidak boleh perlakukan sebagaimana mereka lakukan pada Negro yang lain. Inilah yang berlaku dalam sejarah. Dan inilah bumi yang sangat mereka cintai. Namanya bumi Semenanjung Emas. Yang telah dilaporkan oleh pelbagai-pelbagai pelajaran sebelum ini. Bumi yang paling subur di atas muka bumi. Dan mereka laporkan inilah bumi yang paling indah. Dan di situ ada burung-burung yang disebut sebagai burung syurga. Mereka sebut sebagai burung bird of paradise, flower of paradise. Dan mereka temui kononnya. Kami telah temui Garden of Eden terletak di negara ini. Dan itu sebab negara kita menjadi rebutan seluruh penjajah. Sama ada mereka adalah Portugis, Belanda, ataupun British, ataupun Spanyol. Menjadi rebutan sebab mereka ada dalam kisah mereka bahawa syurga berada di negara kita. Itulah paham mereka. Di atas paham yang salah inilah yang mereka menawan negara kita. Tuan-tuan yang saya hormati, di Eropah, England, Perancis, Portugal dan Belanda, mereka seperti haiwan di rimba. Mereka berperang satu sama lain. Konsep mereka, siapa yang kuat, mereka akan menang. Oleh sebab itu, ratusan tahun mereka berperang satu sama lain. Dan kita lihat peperangan yang besar seperti harimau, gajah di padang sabana, mereka berperang untuk merebut kawasan yang mereka ingin tawan. Begitulah penduduk Eropah ketika itu. Mereka hidup dalam zaman kegelapan. Dan kita lihat sejarah England berperang dengan Spanyol beratusan tahun. Begitu juga Perancis berperang dengan Spanyol. Kemudian Perancis berperang dengan England. Spanyol berperang dengan Belanda. Dan mereka seperti haiwan di hutan. Mereka, siapa yang kuat, mereka akan ditawan. Dan peperangan yang cukup besar di antara Inggeris dengan Perancis ialah peperangan yang sangat hebat. Sehingga orang Inggeris benci melihat orang Perancis sampai hari ini. Tuan-tuan kalau pergi Perancis, jangan bercakap bahasa Inggeris. Sebab tuan-tuan tidak akan dilayan. Sebab permusuhan antara Inggeris dan Perancis sangat hebat. Mereka ingin menawan kawasan yang mereka temui.
Sama ada kawasan itu kawasan yang telah ada penduduk atau tidak, mereka tidak pernah kisah. Dan tuan-tuan, kemudian tiba pula pelayaran-pelayaran yang dilakukan oleh pelayan Inggeris kemudiannya. Mereka telah tanda tanah-tanah yang mereka telah lalui selama ini dan mereka ingin klaim tanah tersebut. Dan kali ini Cooks pula, adanya Captain Cooks ditugas oleh baginda mereka untuk mengulangi pelayaran yang dilakukan oleh pelayan terdahulu. Dan oleh sebab itu kita lihat Francis Cook telah melakukan banyak pelayaran dan saya ingin tumpukan mereka melalui jalan ke Australia dan New Zealand yang mereka namakan, sedangkan itulah bumi Melayu satu masa dulu. Di situlah orang Maori ialah bangsa Melayu, sama darah dengan orang Melayu. Begitu juga dengan bangsa Islander yang menduduki di kawasan New Zealand ialah sebangsa dengan orang Melayu. Itu bumi Melayu, darah Malaysia, ataupun darah yang sama dengan kita dari segi DNA yang kita kaji hari ini. Tetapi mereka telah meletakkan bendera England, Empire England dipacak di pantai British, di pantai Australia dan pantai New Zealand sekarang. Tujuan mereka akan mengambil bumi ini dalam pelayaran yang berikutnya. Benar tuan-tuan. Dalam pelayaran yang berikutnya dalam kurun yang ke-18, 17, mereka datang dan tidak ada cara lain apabila mereka sampai ke Australia, mereka membunuh orang Aborigin mereka, orang asli Australia, cukup malang. Tetapi mereka tidak pernah laporkan apa yang mereka lakukan pada penduduk asal Australia. Demikian juga apabila mereka sampai di New Zealand, mereka mengambil bumi ini dan mereka membunuh penduduk asalnya, penduduk island. Dan kita lihat inilah buminya bangsa Melayu yang perkasa yang mendiami New Zealand dibunuh oleh British. Mereka mengambil bumi New Zealand dan mereka menamakan New Zealand bumi yang baru temui. Penduduk asalnya diketepikan, mereka disisihkan, sebahagian besar dibunuh, sebahagian lain mereka dipinggirkan dan bumi bangsa ini telah diambil alih oleh British. Itulah sifat mereka. Apabila mereka sampai ke Australia, perkara yang sama mereka lakukan. Mereka tidak ada cara lagi. Mereka membunuh dan membunuh. Dalam statistik yang dikeluarkan oleh mereka sendiri. Mereka mengeluarkan statistik, tuan-tuan. Mereka mengatakan penduduk Australia, orang Melayu ataupun disebut dengan orang Maori, bangsa Melayu, seramai 101.5 juta manusia ketika British mula sampai ke pulau tersebut atau benua tersebut. Mereka membunuh beramai-ramai sehingga pada kurun yang ke-20, lebih tepat pada tahun 1901, hanya tinggal 100,000 sahaja penduduk asal orang Maori di Australia. Dan bumi ini telah mereka ambil alih dan mereka membunuh penduduk asalnya sebagaimana yang disebut sebagai penghapusan etnik. Bumi ini harus diberikan kepada orang kulit putih sebab orang kulit hitam ialah bertaraf haiwan. Itulah sikap British kepada Australia dan New Zealand. Dan mereka mendudukinya. Mereka dah membawa penduduk daripada England, pesalah dan sebagainya, diletakkan di bumi Australia. Mereka-mereka yang sangat jahat, mereka yang dipenjara di England, dan mereka inilah yang dihantar ke Australia dan New Zealand sebagai penduduk pertama. Mereka yang sangat ganas di England sebagai tempat pembuangan daerah. Dan tuan-tuan, hari ini Australia telah berkembang maju dan tanah asal yang dipunyai oleh orang tempatan telah dirampas sebab selama-lamanya. Lebih malang daripada itu pada tahun yang lebih lewat, tuan-tuan, dalam kurun ke-20, mereka perlakukan penduduk asal orang Melayu Maori diperhambakan dan digunakan untuk bekerja di ladang mereka di tempat-tempat bumi yang mereka temui kononnya. Dan inilah mereka menganggap bahawa penduduk asal Australia itu sebagai separuh animal, wild animals. Mereka sebut animals, bukan manusia. Dan sekarang Australia telah maju. Mereka telah maju dan sekarang orang Australia yang sedar, tuan-tuan, yang tahu sejarah nenek moyang mereka, mereka mula protes kepada kerajaan Australia bahawa bumi ini bumi kami. Kamu datang dulu membunuh datuk moyang kami. Apakah kamu sedar bahawa bumi yang bernama Sydney sekarang, itu bumi kami? Bumi yang bernama Wellington, itu bumi kami. Bumi yang tuan-tuan nama First, itu bumi kami. Dan mereka baru sedar dalam kurun yang lewat ini, bahawa mereka ingin mengambil kembali tanah moyang mereka. Tetapi apakah mereka berhasil, tuan-tuan? British, apabila mereka dapat di tanah, mereka tidak akan
menyerahkan sama sekali. Oleh sebab itu tuan-tuan, Australia juga demikian, New Zealand juga demikian. Inilah orang Melayu New Zealand tuan-tuan. Orang Melayu disebut sebagai orang Islanders, bangsa sama dengan orang Melayu. Mereka protes kedudukan British di New Zealand, ini bumi kami. Christchurch, ini bumi kami. Kamu sepatutnya dihalau keluar daripada New Zealand, ini bumi kami. Mereka keluar ke jalan raya. Apakah mereka akan bertindak sekali lagi sama seperti mereka bertindak dulu? Apabila mereka ada kelengkapan dan mereka boleh membunuh dalam masa sehari saja, mereka yang protes ini, tuan-tuan. Tidak, sekarang mereka mengambil pendekatan yang sangat indah. Marilah kita bermaaf-maafan, kata Australia. Dan England sendiri, apabila mengetahui protes besar-besaran daripada bangsa Maori di Australia dan New Zealand, kami minta maaflah. Autoriti England meminta maaflah, kami minta maaflah. Dulu kami jahat, sekarang kami baik. Kami bunuh orang Maori, dan sekarang kami minta maaf. Sudah, cukup. Bila kami minta maaf, sudahkah mencukupi? Sepatutnya kamu terima, kami telah minta maaf. Itulah statement daripada Raja UK, tuan-tuan. Apabila mereka membunuh jutaan umat Islam ataupun penduduk asal ketika itu belum Islam, dan mereka hanya dengan sepatah minta maaf, we regret, dan selesai masalah. Dan inilah yang dilakukan oleh Australia. Dan Perdana Menteri Australia menangis dalam TV di depan orang Maori yang ada sekarang. Kami mohon maaf banyak-banyak pada kamu sebab kami membunuh kamu dulu. Sekarang marilah kita berbaik-baik membina bangsa Australia yang maju. Kita adalah antara negara yang termaju di dunia. Marilah kita dapatkan hari ini kami isytiharkan sebagai hari maaf sedunia. Inilah Perdana Menteri yang sangat jahat. Namanya John Howard. Apabila dia tidak mengaku bahawa dia membunuh orang Australia, dan dia mengatakan, barangkalilah dulu kami tidak melakukan keadilan pada kamu, maka pada setiap 26 Ogos, bermulaan pada 26 Ogos 1999, marilah kita sama-sama berbaik-baik. Tidak ada guna kita bergaduh. Marilah kita bermaafan, yang lepas-lepas. Let bygone be bygone. Dan marilah kita membinakan kisah hidup baru kita. Kita sama-sama membina kemajuan Australia. Dan saya sedih, kata Howard, dan Perdana Menteri yang lain bernama Tony Abbott juga memeluk dalam gambar propagandanya seorang Maori, dan kami telah berbaik-baik. Demikian juga Perdana Menteri New Zealand dengan kelakuan munafik yang sama. Memeluk seorang Maori dan ditunjukkan kepada televisyen dunia bahawa sekarang kami sudah insaf, kami sudah berbaik-baik. Marilah kita masing-masing untuk ke depan. Looking forward. Jangan tengok ke belakang. Inilah sikap British terhadap orang yang dibunuh satu masa dulu. Dan cukup menarik, Kevin Rhodes membuat ucapan, dan kita petik sedikit ucapan ketika hari berbaik-baik di New Zealand. Dia mengatakan bahawa pada hari ini marilah kita memulakan budaya baru kita. We apologize for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss of those our fellow Australian. Kami minta maaflah. Parlimen telah meluluskan satu ketetapan bahawa kami harus minta maaf kepada tuan-tuan. Dulu kami membunuh kamu, tetapi itu zaman yang lalu. Lupakanlah. Dan sekarang marilah kita berbaik-baik. Marilah kita rapatkan saf kita dan kita membina kembali negara New Zealand ini supaya kita hidup aman, tenteram, tidak ada permusuhan. Dan itulah penuhnya tuan-tuan, apabila mereka telah membunuh dengan perkataan regret, sudah cukup untuk menghapuskan segala dosa yang mereka lakukan ratusan tahun lepas. Dan mereka isytiharkan National Sorry Day. Dan mereka menganjurkan supaya berbaik-baik antara sama lain. Mereka menguasai seluruh tanah Australia. Orang Maori yang terpisah ke kawasan pedalaman, dan hari-hari ini adalah hari berbaik, dan mereka menguasai seluruh bumi Australia dan hari berbaik. Itulah penuhnya keadilan yang dikembangkan oleh mereka yang menjadi penguasa dunia hari ini. Tetapi tuan-tuan, ada orang Maori yang cerdik. Mereka mengatakan, sekiranya kamu minta maaf pada kami, you are on stolen land. Ini bumi kami. Kalau kamu betul-betul minta maaf, keluar kamu dari bumi ini.
Itu suara kecil. 3 orang. Yang cerdik di Australia 3 orang, tuan-tuan. Yang lain hari permaafan. Dan mereka mengatakan, kenapakah kamu menulis sejarah Australia, sejarah yang malang? Kamu memuji bahawa Australia datang memajukan negeri ini. Sebagaimana setiap bumi yang British datang, mereka mengatakan dengan suara yang sama, kami datang untuk menolong kamu. Tetapi kalau kamu ikhlas, kata mereka yang cerdik, termasuk profesor-profesor yang cerdik ini, keluar kamu daripada bumi Australia. Keluar kamu daripada bumi New Zealand. Sebab inilah bumi moyang kita. Daripada sejarahnya kami yang membuka bumi ini dan kamu membunuh moyang kami. Sekarang kami minta maaf dan kembalikan bumi ini kalau kamu benar-benar ikhlas dalam maaf kamu. Dan kamu, kata orang yang cerdik tadi, British, berhentilah daripada kamu propaganda dunia yang kamu datang ke negara untuk menjajah, membunuh dan mengatakan kami datang untuk membawa kebaikan. Berhentilah. Itu adalah perkara yang sudah lepas. Kamu berbohong pada dunia. Cukup. Yang lepas cukup. Sekarang tulis sejarah yang betul. Kamu datang ke Australia membunuh kami. Tetapi British tetap British, tuan-tuan. Kemana saja mereka pergi, mereka akan menulis sejarah yang indah bagi mereka. Dan berhentilah mengatakan kamu adalah orang yang baik. Sebab kebanyakan orang yang British datang sini adalah penjenayah, kata mereka yang sedar di Australia dan New Zealand. Apabila mereka selesai saja berdamai, tiba-tiba Queen Elizabeth bersama dengan suaminya yang belum mati ketika itu datang. Dan mereka ini, raja ini tidak belajar sejarah, tuan-tuan. Dan Prince Philip ini mengatakan, kamu masih membunuh-bunuhan antara satu sama lain. Orang baru nak berdamai, tetapi dia membukakan luka yang lama. Dan diminta supaya Queen minta maaf. Kalau kamu betul-betul untuk berdamai, suami kamu minta maaf. Queen tidak mungkin minta maaf, tuan-tuan, sebab dia mengatas segala-galanya. Suaminya tidak ada dosa dan oleh sebab itu kata Parlimen British, kami tidak boleh minta maaf kepada orang yang lebih rendah pada kami. Itu sikap mereka, tuan-tuan. Dan kalau begitu demikian, kami tidak boleh minta maaf, kata England. Kalaulah itulah sikap kamu, kami tidak boleh maaf. Biarlah sejarah menjadi sejarah. Hari ini, tuan-tuan, Perdana Menteri yang lewat bernama Tony Blair mengatakan umat Islam yang ganas. Dia bersama dengan Bush Junior menghancurkan bumi Islam dengan pura-pura sebab 11 September dia masuk Afghanistan, dia masuk Iraq dengan berbagai-bagai propaganda. Bush dan Tony Blair sama-sama jahat dalam konteks untuk mengatakan Islam adalah ganas. Mereka tidak belajar sejarah. Yang ganas, yang membunuh negara yang mereka masuk ialah mereka. Tapi hari ini Tony Blair mengatakan umat Islam yang ganas. Dia tidak belajar sejarah, tuan-tuan. Sayang. Mereka yang melakukan jenayah, mereka mengatakan mereka lah yang baik, yang menegakkan kebenaran, dan yang dibunuh adalah yang ganas. Dan tuan-tuan, ada 3 Perdana Menteri British yang paling jahat dalam sejarah moden ini. Pertama namanya Lord George, yang memulakan Perang Dunia Pertama, mendapat rasuah daripada Yahudi dan memulakan Perang Dunia Pertama untuk menghancurkan Osmania. Perdana Menteri yang kedua yang sangat jahat ialah namanya Winston Churchill, yang membunuh 21 juta manusia dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi dia melaya, tuan-tuan. Nama ini sangat-sangat hebat. Dan tentera kita pelajari bagaimanakah teknik peperangan yang dilancarkan oleh British sebagai teknik peperangan. Dan orang ini dipuji dalam sejarah kita, tuan-tuan. Sedangkan inilah penjenayah besar dalam sejarah British. Namanya Lord George, Churchill, dan sekarang Tony Blair. 3 inilah penjenayah besar dalam sejarah moden. Dan hari ini Perdana Menteri mereka bernama Boris Johnson mengutuk kepada umat Islam, mengatakan umat Islam adalah ganas. Mereka tidak belajar sejarah. Kita lihat sejarah Boris Johnson, tuan-tuan. Siapa Boris Johnson? Asalnya dia orang Islam. Dia orang Turki yang merantau ke England untuk mencari pekerjaan. Ayahnya adalah seorang jutawan, seorang businessman. Menukar agamanya, murtad. Dan sekarang menjadi Perdana Menteri British. Dan dialah mengutuk datuk mayang mereka. Dia mengutuk Turki sebagai bangsa yang jahat. Sedangkan dia bangsa Turki. Inilah kita lihat bagaimana mereka tidak pelajari sejarah. Mereka mengutuk bangsa yang mereka bunuh satu masa dulu. Dan tuan-tuan, sekiranya kita tidak pelajari sejarah, maka kita juga bertindak sebagai mereka.
sebab seluruh sejarah negara kita ditulis oleh mereka. Dan penulisan mereka lah yang menjadi sejarah resmi negara kita. Oleh sebab itu kita sayang pada mereka sebab kita membaca sejarah yang mereka tulis. Marilah kita bebaskan negara kita daripada sejarah yang ditulis oleh orientalis. Mari kita mula tulis sejarah kita. Dan kitalah lebih mengetahui bangsa kita daripada mereka yang datang untuk menghancurkan kita. Dan kita menjadikan sejarah yang mereka tulis sebagai sejarah negara kita yang resmi. Tuan-tuan, yang kedua ialah Perancis. Saya ingin sebut tentang Perancis. Apabila jatuhnya kerajaan Granada, maka sebagaimana kita sebutkan tadi, Portugal dan Spanyol telah mendahului bangsa Eropah untuk menzalimi umat Islam. Kemudian giliran British datang menjajah seluruh pelosok dunia termasuk umat Islam. Kemudian tiba giliran Perancis pula untuk melakukan perkara sama. Diikuti oleh Belanda. Mereka adalah saudara yang sama. Dan tugas mereka adalah sama saja. Bangsa apa saja mereka, daripada bangsa apa, tetapi tugas mereka kepada penjajah, kepada negara umat Islam adalah sama saja. Mereka ingin membalas dendam dalam peperangan salib yang tidak pernah berakhir. Dan Perancis, kita tumpukan perhatian kita kepada utara Afrika. Mereka masuk Algeria pada tahun 1828. Dan apa yang mereka lakukan di Algeria tidak dapat kita bayangkan. Kalau kita bandingkan dengan Portugal, barangkali itulah gandingan antara apa yang dilakukan oleh Perancis di Algeria dengan apa yang dilakukan oleh Portugal kepada umat Islam hampir sama. Dan apabila mereka menceroboh negara Algeria, negara Islam, mereka telah membunuh umat Islam. Dan kita lihat bagaimanakah mereka permainkan kepala umat Islam. Kepala umat Islam dipotong dan mereka lakukan main bola sepak dengan kepala umat Islam. Gambar ini sebahagian menunjukkan kezaliman Perancis di Algeria. Dan jelas negara umat Islam barangkali tidak ditulis sejarah negara kita. Bagaimana jahatnya British, jahatnya Perancis, saudara British yang melakukan kezaliman di Algeria masih belum diungkap dengan sempurna dalam sejarah dunia sebab orang Algeria sama seperti orang kita masih belum menulis sejarah mereka sendiri. Mereka masih membaca sejarah yang ditulis oleh penjajah mereka. Dan kita lihat seorang yang sangat jahat namanya Pijo. Pijo ini kemudiannya menjadi tentera mereka yang menghancurkan kedudukan orang Islam, masjid dan sebagainya. Dan lepas dia berhenti menjadi tentera, dia membuka kilang kereta yang nama Pijo. Tuan-tuan, bila tuan-tuan pakai kereta Pijo, ingat inilah orangnya. Orang yang musnahkan umat Islam di Argentina ataupun di Algeria. Dan ingat kepada umat Islam yang dilakukan oleh Pijo. Pijo adalah seorang yang sangat ganas dalam sejarah umat Islam, tuan-tuan. Dan kita berbangga dengan kata Pijo dia. Dan hari ini mereka menguasai sebahagian daripada pasaran dunia. Dan ingat muka ini, muka Pijo, iaitu penjenayah besar kepada umat Islam di Algeria. Kita bayangkan kembali bagaimanakah wajah-wajah umat Islam yang sangat ulama kita di Algeria dimasukkan dalam sangkar, dipenjarakan, dan ada kalanya mereka disemin dalam laut, kaki mereka disemin dan dicampak ke dalam laut supaya mereka kekal di situ. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke laut Mediterranean, pengkajian arkeologi sekarang menemui rangka-rangka tulang umat Islam yang diselamkan di laut Mediterranean oleh Perancis, dan orang itulah ulama-ulama kita daripada Algeria. Saya tak bawa gambar hari ini. Gambar yang banyak menunjukkan bahawa umat Islam diselamkan apabila disemin kakinya dan dicampak ke dalam laut Mediterranean sebagai tindak balas mereka dalam sejarah perang salib yang tidak pernah berakhir. Inilah gambar-gambar ulama kita yang dimusnahkan oleh tentera Perancis di Algeria. Bahkan banyak lagi negara lain, kita tidak sempat untuk membicarakan kejahatan Perancis, tetapi cukup apa yang dilakukan Algeria ini melambangkan apa yang mereka lakukan sedunia. Dan kita lihat, inilah sebahagian gambar yang terlarang. Mereka menggantung di tempat ramai sebagai simbol bahawa umat Islam Algeria sepatut tunduk kepada Perancis. Dan inilah kejahatan Perancis yang tidak ada tandingannya dalam sejarah Algeria. Akhirnya tuan-tuan, Algeria merdeka pada masa yang sangat lewat. Inilah kita lihat bagaimana penyesalan mereka. Wanita ini, gambar wanita ini ditarik dengan lori sebagai gambar ikon kejahatan Perancis sepanjang sejarah penjajahan mereka ke atas Algeria.
Wanita ini ditarik dengan logi ini dan ditarik wanita. Inilah sikap Prancis yang sekarang kononnya mengatakan Islam adalah ganas. Tuan-tuan, kita lihat kejahatan Prancis diakui oleh bangsa-bangsa bersatu. Bangsa-bangsa bersatu mengakui bahawa sepanjang penjajahan Prancis ke Algeria, sebanyak 2 juta umat Islam dibunuh oleh Prancis, menggambarkan satu jenayah dunia yang harus dibuka kembali pada zaman ini. Tapi ingat tuan-tuan, Prancis kuasa veto. Tiada siapa yang boleh mengungkit apa yang dilakukan oleh Prancis dalam penjajahan ke atas negara Islam. Bukan saja Algeria, tetapi banyak lagi negara yang mereka kuasai, mereka lakukan perkara yang sama, dan di Algeria saja 2 juta umat Islam yang dibunuh oleh Prancis, dan sekurang-kurangnya bangsa bersatu mengakui bahawa jenayah ini harus dibuka kembali pada zaman ini. Tapi Prancis ialah kuasa veto. Dia boleh batalkan keputusan bangsa-bangsa bersatu, tuan-tuan. Inilah nasib Islam. Apabila kita ingin melihat sejarah Prancis yang benar, hampir tidak pernah didedahkan dalam sejarah modern. Mereka hanya menyatakan bahawa Prancis menguasai Algeria, full stop, dan Algeria mendapat kemerdekaan pada tahun 1956 dan habis cerita. Bagaimanakah mereka lakukan semasa penjajahan, satu perkara yang ditutup dalam sejarah moden hari ini. Dan malam ini kita lihat bagaimanakah rangkaian ini, rentetan ini berlaku selepas kejatuhan Granada. Mereka sangat dendam apabila umat Islam merintah Spanyol selama 800 tahun, dan sekarang mereka membalas kembali ke atas umat Islam. Itulah sebabnya yang kita harus faham sejarah ini apabila kita melihat jenayah yang dilakukan oleh mereka, bangsa Eropah, ke atas bangsa umat Islam. Dan hari ini tuan-tuan, di sebelah kiri inilah presiden mereka bernama Macron. Dan hari ini dia mengatakan umat Islam ialah umat yang teroris. Terbalik sama sekali, tuan-tuan. Dia mengatakan Islam dilahirkan untuk menjadi teroris. Terbalik sama sekali. Dia menjajah seluruh dunia. Dia mengatakan Islam sangat ganas. Kemana saja dia pergi, perkataan dia lah Islam ganas. Dan dia berdepan buku dengan ruas. Sampai ke Turki, Erdogan ganas. Apa jawab Erdogan? Kamu kata kami ganas. Kami tengok muka kamu, kamu cermin muka kamu. Bagaimanakah Prancis, kamu adalah orang yang menjadi presiden Prancis sekarang. Bagaimanakah bangsa kamu melakukan kepada bangsa kami? Di Algeria umpamanya. Bagaimanakah kamu bunuh 2 juta, kata Erdogan. Dan sekarang kamu bercakap tentang keamanan. Dan kamu tujukan pada umat Islam. Wah, kata Erdogan, kamu tak cermin muka kamu, kata Erdogan. Dan kamu ini sakit mental. Bukan saya kata, Erdogan kata, kamu ini harus pergi hospital sakit mental. Kata Erdogan, kamu tahu tak, kamu wajib bersekolah dulu. Kamu wajib sekolah dulu, kamu dipecat sekolahnya. Sebab kamu ada skandal dengan cikgu kamu. Dan sekarang, cikgu kamu dipecat sekolah, kamu dihantar buang sekolah, akhirnya kamu berkahwin dengan cikgu kamu, dan anak tiri kamu lebih tua daripada kamu. Kamu ini ada masalah mental, kata Erdogan. Cek balik otak kamu, kata Erdogan. Erdogan sangat kasar dengan Presiden Macron, agen Yahudi di Prancis. Dan kata Erdogan, tuan-tuan, jangan lecture kami tentang humanity. Tentang humanity, jangan kamu lecture kepada kami bangsa Turki, kami bangsa Osmania, yang kamu tahu sejarah agung kami. Kami merintah selama 600 tahun. Dan apakah yang kami lakukan pada kamu? Keadilan, toleransi, dan kemajuan yang kami bawa ke seluruh Eropah. Tetapi bila kamu masuk ke Perancis, hanya dalam masa 100 tahun, kamu hancurkan seluruh tamadun yang kami bina selama ini. Dan sekarang kamu ingin bercakap tentang humanity. Wah, kata Erdogan. Sekarang, Macron telah bertemu dengan buku darwas. Tetapi tuan-tuan, bukan setakat itu. Dendam Macron kepada umat Islam sangat hebat. Dia mengatakan umat Islam tidak boleh makan tudung. Apatah lagi untuk makan ludah di depannya. Dan sekarang tuan-tuan, semua orang Perancis pakai mask kerana COVID. Dulu dia haramkan. Sekarang siapa yang tidak pakai COVID, pakai mask, dia akan didendakan dengan 150 euro. Dulu dia haramkan, sekarang dia yang pakai mask. Dulu dia haramkan sekiranya tutup muka, sekarang dia sendiri yang pakai. Penduduk kanannya, agen sebelah kanan dia ialah turut pakai mask yang sama. Dan hari ini tuan-tuan, dia membakar ataupun menutup
masjid dan 358 maktab Islam, termasuk masjid, termasuklah pusat-pusat musola kita, pusat Islam ditutup oleh Markun ini. Bukan Macron. Dan sebenarnya mereka lah teroris, mereka lah penjenayah dalam semua maksud penjenayah. Teroris semuanya ada pada Perancis. Dan ayat dia yang menuduh umat Islam sebagai pengganas. Dan kata Erdogan, kamu lihat sejarah kamu, rupa-rupanya kamu tak belajar sejarah. Kami di Turki, kami wajibkan belajar sejarah Ottoman, tapi kamu di Perancis, kamu tak belajar sejarah kamu sendiri. Dan England juga tuan-tuan tidak belajar sejarah kejahatan mereka. Mereka paparkan kebaikan mereka, mereka tidak paparkan kejahatan mereka yang mereka lakukan di seluruh dunia. Dan itulah nasib yang dilakukan oleh Perancis kepada negara Islam. Dan saya fokus pada Algeria saja, belum masuk ke negara lain, belum masuk ke Mesir, belum masuk ke tempat lain, tetapi cukuplah kita lihat di Algeria saja sudah cukup jenayah dilakukan oleh Perancis satu masa dulu. Kita bandingkan apabila orang mereka membuka Spanyol satu masa dulu, menukar zaman gelap pada zaman kegemilang. Bila kita kalah, mereka masuk ke negara Islam di Afrika, mereka menghancurkan segala tamadun yang kita ada. Itu bezanya antara benar dan palsu. Yang benar membawa tamadun, yang palsu meruntuhkan tamadun. Dan tuan-tuan, kita harus berfikir, termasuk rakyat Eropah, siapakah yang benar, siapakah yang palsu. Apabila kita melihat orang yang benar, mereka membawa tamadun, tetapi orang yang palsu, mereka yang meruntuhkan tamadun. Dan hari ini kita merayakan Hari Raya Korban. Perancis negara pertama yang mengharamkan penyembelihan secara Islam. Mereka mengatakan apa yang anything related to Islam adalah ganas. Dan dia telah mengharamkan untuk sembelih binatang korban di Perancis. Dan inilah menimbulkan pertentangan antara umat Islam dengan Perancis. Tuan-tuan, semakin kuat ditekan umat Islam, semakin kuat umat Islam ini bertindak. Dan sekarang Perancis menjadi bumi yang paling pesat pembangunan ataupun Islam yang paling banyak Islam yang saudara baru yang memeluk Islam paling ramai di Perancis. Apabila mereka menekan Islam, Islam akan bertindak. Itulah yang berlaku sekarang di Perancis. Tuan-tuan, kita lihat bangsa yang terakhir. Bangsa terakhir adalah bangsa Belanda yang tidak juga kurang jahatnya daripada bangsa-bangsa yang lain, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Perancis dan Inggris. Dan sekarang Belanda mengikuti jejak langkah yang sama. Kita lihat bagaimanakah Belanda datang menguasai Indonesia. Ketika itu namanya Jawa, ketika namanya Sumatera, Indonesia baru saja nama ini diberikan. Mereka datang ke Jawa, mereka datang ke Aceh, peperangan berlaku dan Jawa paling mudah ditawan oleh bangsa Belanda ini. Walaupun dengan dilakukan, apa yang dilakukan oleh Belanda ke atas orang Jawa di Pulau Jawa, tuan-tuan, tidak ada dapat kita bandingkan. Mereka menjadikan hamba abdi bangsa Jawa. Bangsa Jawa yang sangat rajin dijadikan sebagai pekerja ladang, sebagai hamba abdi. Memberikan upah yang sangat sedikit. Dan inilah kejahatan Belanda di alam lain. Kita fokus dengan Jawa. Dan kita lihat bagaimanakah mereka datang ke sini. Dan di sekitar Borobudur, Kuil Borobudur ini, ada padang yang luas. Disitulah orang Jawa diperhambakan oleh orang Belanda. Bekerja di tengah panas. Seluruh keluarga bekerja tanpa pakaian, tanpa baju. Hanya pakai di bawah. Dan dinyatakan oleh seorang pelancong yang datang ke Jawa, dia kata seperti berikut, tuan-tuan. Orang itu ialah orang Mesir. Dia melaporkan apa yang dilakukan oleh pelancong lain sebenarnya. Dia kata betapa hina orang Jawa diperhamba Belanda. Bumi subur sekitar Kuil Borobudur menjadi ladang Belanda. Mereka bekerja seperti hamba tetapi dengan penuh keturunan seperti bekerja di ladang sendiri. Hasil diraih penjajah bersama dengan sekutu penjajah. Hampir menitis air mata, kami melihat mereka berpanasan seharian dengan seluruh keluarga mengenangkan mereka pernah membina satu masa yang maju. Satu masa dulu mereka membina Kuil Borobudur. Ketika mereka masih beragama Buddha, menunjukkan mereka ada tamadun yang besar, lebih besar tamadun daripada orang Belanda. Tapi sekarang bangsa yang bertamadun itu dijajah seperti haiwan oleh Belanda. Kami tidak sanggup melihat bagaimanakah orang Jawa yang cerdik ini diperhambakan seperti binatang, kata seorang
pencatat datang ke Jawa dalam kurun yang ke-18. Dan Belanda menggunakan segala tenaga orang Jawa dan mereka berpakat dengan bangsawan keraton. Cukup sayang tuan-tuan. Belanda bersama dengan bangsawan Jawa menjajah bangsa mereka sendiri di bumi mereka sendiri, dan segala kekayaan Belanda berikan kepada keraton. Dan itu satu sejarah malang umat Islam yang dijajah oleh Belanda. Gambar ini menggambarkan kartun, menggambarkan bagaimanakah Belanda merhambakan orang Jawa, sehingga orang Jawa keluar daripada bumi mereka sendiri, bertebaran ke seluruh alam Melayu, mencari penghidupan baru, sebab kezaliman yang dilakukan oleh Belanda ke atas nenek moyang mereka. Tetapi sejarah Indonesia barangkali tidak mencatatkan sebagaimana yang kita catat hari ini. Dan mereka masih berpada-pada dalam menyatakan keburukan Belanda. Kemudian tuan-tuan kita lihat, Aceh pertahankan negara mereka dengan segala tenaga yang mereka ada. Dan apabila mereka kalah, maka mereka telah mengadakan usaha yang besar, tetapi masih kalah. Dan sekurang-kurangnya mereka sempat membunuh Panglima Belanda di Aceh dan di Masjid Darul Rahman ataupun Baitur Rahman. Di depan itu ada pokok yang menggambarkan di situlah pejuang-pejuang Aceh membunuh General Koller, tak silap saya, daripada Belanda, menggambarkan penerangan yang hebat di Perancis ataupun di Aceh. Oleh sebab itu tuan-tuan, dalam sejarah Minangkabau ada kisah Anggun Cik Tunggal. Anggun Cik Tunggal ini ialah kisah penglempelara. Kisah dongeng, tetapi kisah dongeng yang benar. Diceritakan bahawa ada raja berdorai putih. Berdorai putih inilah British. Ataupun dia adalah Spanyol ataupun Portugis. Sebab Portugis memanggil pemimpin mereka sebagai Viceroy. Dia kata raja berdorai putih datang ke negara Priaman. Raja Priaman ada 4 puteri. Puteri Minang Masak, Puteri Emas Embun, Manah Emas, dan Gondam Gantosari. Dan raja berdorai putih menawan 3 daripada puteri ini. Tetapi 1 puteri tidak dapat ditawan. Yang ditawanlah simbol kepada hasil bumi, kedaulatan mereka. Tetapi sifat perjuangan bangsa, agama bangsa Minangkabau tidak dapat dikalahkan. Itu disimbolkan dengan Puteri Gantosari. Tetapi mereka ada saudara yang sangat-sangat jahat. Saudara Bendera Putih ini ialah Raja Patoka, iaitu Raja Portugal. Dan Raja Anggerai, iaitu Inggris. Dan orang Minangkabau, tuan-tuan, takut kepada tali barut Belanda di bumi mereka sendiri. Orang-orang Minangkabau sendiri yang sudah menjadi spy kepada Belanda. Dan untuk mengelakkan daripada mereka, maka kisah Prepolara ini diungkapkan dengan penuh simbolik. Dan apabila kita baca kembali, kita dapat faham bagaimanakah petualang daripada bangsa sendiri bersama dengan penjajah untuk menjajah bangsa mereka sendiri. Dan inilah yang disifatkan dalam cerita Anggun Cik Tunggal. Cerita klasik, cerita dongeng, tetapi dongeng yang benar, kata Hamka. Tuan-tuan, mereka bukan saja menjajah bangsa Jawa di Jawa, tetapi mereka mengambil bangsa Jawa dibawa ke tempat lain. Antaranya lah di ladang mereka di Surinam, iaitu di kawasan Afrika Selatan. Dan mereka perhambakan bangsa Jawa ini di Surinam sebagaimana mereka perhambakan Jawa di Pulau Jawa. Sekarang di Surinam, tuan-tuan, ada satu komponen penduduknya ialah keturunan orang Jawa yang masih bercakap dalam bahasa Jawa. Dan ini rupanya mereka gadis-gadis Jawa yang tinggal di Surinam. Dan ada kawan dia pergi, kenapa tidak balik ke Indonesia? Dia jawab, sudah terlanjur malas pulang ke Indonesia. Kata gadis-gadis Surinam yang asalnya mereka orang Jawa yang diperhambakan oleh Belanda, dan Surinam ialah negara jajahan Belanda satu masa dulu. Demikian juga dengan Afrika Selatan. Dan tuan-tuan kita lihat, Belanda yang menjajah dan menzalimi, membunuh rakyat yang mereka takluki. Sekarang mereka mengatakan umat Islam yang zalim. Umat Islam yang teroris sama seperti Perancis.
Sama seperti Inggeris, mereka balikkan kejahatan mereka kepada umat Islam. Oleh sebab itu, mereka mengatakan tidak boleh ada masjid sebab masjid simbol keganasan umat Islam di Belanda. Dan juara mereka ialah Gil Wilder yang sangat marahkan Islam. Dan dia mencadangkan pada Parlimen Belanda supaya Islam diharamkan di Belanda. Dan dia mengatakan Erdogan sebagai penjenayah yang gila. Dan inilah kita lihat bagaimanakah mereka terbalikkan sifat mereka kepada orang lain. Umat Islam yang dizalimi, sekarang mereka berkuasa. Mereka tunjukkan kezaliman mereka dan mereka letak kezaliman mereka kepada umat Islam hari ini. Ini sifat mereka. Dan kisah yang menarik tuan-tuan. Jet Bird ini ataupun Jet Wilder ini, dia ada seorang pembantu dia bernama Van Claveren. Dua-dua sangat jahat. Tetapi takdir ilahi, Van Claveren telah memeluk Islam dan telah membalas sebalik kepada bosnya, iaitu John Wilder ini, Jet Wilder ini, dan sekarang dia sedang berjuang untuk membangunkan Islam di Belanda. Asalnya mereka lah yang sama-sama berjuang untuk menghancurkan Islam di Belanda. Dan hari ini tuan-tuan, subhanallah, anak-anak yang dilahirkan di Belanda 50% ialah Muslim. Dan di Amsterdam majoriti umat Islam, anak yang dilahirkan ialah majoriti umat Islam. Di Uppsala umat Islam yang dilahirkan adalah majoriti. Dan ini menimbulkan kemarahan yang sangat hebat daripada pejuang yang sangat benci pada Islam. Sebab semakin ditekan umat Islam, semakin ramai umat Islam dilahirkan di Belanda. Dan mereka menjangkakan dalam 30 tahun lain, 30 tahun akan datang, ataupun lebih awal pada itu, Belanda akan majoriti umat Islam. Inilah yang mereka sedang lakukan. Islam tidak boleh dihapuskan. Semakin ditutup, semakin dia akan berkembang. Dan sekarang tajuk yang sangat relevan dengan kita, Malaya. British datang ke Malaya. Dan approach British ke Malaya ini sangat-sangat berbeza dengan apa yang dilakukan di Australia. Andainya di Australia, mereka datang terus membunuh. Datang ke New Zealand terus membunuh. Tetapi apabila datang ke Tanah Melayu, mereka bersikap berbeza. Mereka bertemu dengan Sultan Kedah, wahai tuanku, sudilah apa kiranya apabila saya ingin bertucuk tanam di Tanjung. Kamu tidak boleh, kata Sultan Kedah. Sebab di situ sudah ada orang Minangkabau. Mereka lebih dulu daripada situ yang membuka tanah itu bagi pihak kami. Orang Minangkabau ialah orang yang berjuang bersama Sultan Kedah untuk menentang Siam. Dan mereka sudah berada di situ. Dan dengan tipu daya, maka Portugis akhirnya dapat menyewa tanah di Tanjung. Di sinilah dia berbohong kepada dunia. Dia mengatakan bahawa di situ tidak ada orang dan saya yang membuka Penang. Dan sampai hari ini dia katakan bahawa Francis Light was the founder of Penang. Pembohongan sekiranya Francis Light yang buka Pulau Pinang. Kenapa nama Pulau Pinang? Kenapa tidak nama Light Island? Kenapa nama Pinang? Pinang itu orang Melayu yang makan dengan sirih. Dan tuan-tuan, bagaimanakah Francis Light menipu Sultan? Dalam perjanjian ini, kata Francis Light, Inggeris akan bersama dengan Sultan Kedah untuk menentang Siam. Apabila sudah dapat sewa Pulau Pinang, maka Francis Light bertemu dengan Siam dan minta Siam serang Kedah. Kedah hancur. Dan Sultan terpaksa lari daripada Kedah. Dan Pulau Pinang, Francis Light mendapat seberang perai pula. Selepas Sultan telah tidak ada, maka bukan saja Pulau Pinang, seberang perai pula diambil oleh Francis Light dengan penuh penipuan. Tapi lah perjanjianlah disewa Pulau Pinang. Ketika saya melawat Akif di Alustar, ada surat menyurat di antara Sultan-Sultan Kedah dengan Francis Light dan pemimpin yang datang setelah Francis Light. Rupa-rupa surat ini menceritakan bahawa Francis Light menyewa Pulau Pinang dengan wang sekian-sekian. Sultan Kedah minta supaya segera dibayar yuran ataupun bayar cukai yang ataupun bayar sewaan itu setiap bulan. Tapi Pulau Pinang tidak membayar sewaan ini. Dalam surat itu jelas, kalaulah Pulau Pinang tidak ada wang, boleh bayar dengan lembu, boleh bayar dengan batu, boleh bayar dengan semen, sebab kami perlu semuanya, kata Sultan Kedah. Tapi surat daripada Francis Light, saya tidak sempat membaca semuanya. Ada satu koleksi yang besar di Akhir Kedah yang menceritakan surat menyurat di antara Francis Light dengan Sultan Kedah, menggambarkan sejarah yang benar bahawa Francis Light mengemis untuk menyewa tanah di Tanjung dan dia tukar Tanjung menjadi Georgetown. Itulah sejarah penipuan mereka
di tanah Melayu. Mereka datang bukan membunuh. Sebab mereka lihat orang Melayu lebih bertamadun daripada orang Saudara. Lebih tamadun daripada saudara mereka di New Zealand. Jadi mereka datang dengan plan B. Plan B ialah kami datang untuk sewa tanah. Dan helah yang sama digunakan untuk menawan Singapura juga dengan menyewa tanah di Tanjung Priok. Itulah cara British apabila mereka melihat orang yang lebih cerdik, mereka menggunakan plan B, dan plan B inilah yang berjaya menaklukkan Malaya pada masa dulu. Lihat tulisan Batu Uban, sejarah awal Pelabuhan yang kawan kita tulis, Profesor Ahmad Murad yang tulis, menyatakan bahawa di Batu Uban itulah tempat asal orang Minangkabau yang datang untuk berjuang bersama Sultan Kedah menentang Siam, dan dianugerahkan oleh Sultan Kedah tanah yang luas seperti Pinang untuk Batu Uban. Dan apabila Francis Light datang, dia menyembah orang Minangkabau untuk bersama-sama berkawan dan tinggal di Kau Tanjung dengan syarat masalah sambil tidak bermusuhan antara sama lain. Dan akhirnya dia mengisytiharkan Francis Light telah membuka Pulau Pinang. Dan disambung oleh lidah Melayu sampai hari ini orang Pulau Pinang mengatakan yang membuka Pulau Pinang ialah Francis Light, dan digambarkan dengan patung Francis Light di Pulau Pinang. Cukup mengharukan kita. Tuan-tuan, sejarah Singapura juga sama. Kita lihat bagaimanakah Stephen Raffles dalam sejarah. Dia telah datang daripada Bangka Hulu dan dia melihat Singapura ialah bandar yang cukup besar. Dia sebut City of Singapura. Dia tidak sebut City of Singapore. Singapura adalah identiti Melayu. Bila British datang lepas Stephen Raffles, dia sebut Singapura, dan Melayu yang tiru Singapura. Apabila kita sebut Singapura, hilang Singapuranya. Singapura maksudnya kota singa. Singapura maksudnya lubang singa. Dan kita mengubah daripada kata-kata. Oleh sebab nama tidak boleh diubah, tuan-tuan semua sekali. Dan tuan-tuan telah menjadikan ejen kepada mereka untuk menulis sejarah dengan memanggil Singapura sebagai Singapura. Dan tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah kisah Raffles bersama dengan Pak Koha datang bertemu dengan Temenggung di Singapura, dan diceritakan oleh Abdullah Musi yang menjadi ejen mereka, dan menggigil-gigil seperti dapat datang berjumpa dengan Temenggung dan mengatakan bahawa kami British, sudilah apa kiranya kami ingin sewa satu gudang tanah yang kecil di Singapura ini untuk kami letakkan barang kami. Sama seperti Francis Light lakukan di Pulau Pinang. Dan Temenggung memberikan kebenaran. Apabila diberi kebenaran, dia menjatuhkan kerajaan yang berpusat di Pulau Riau. Sultan Rahman Maazam dijatuhkan, diganti dengan Sultan Hussein, Raja Hussein. Dan Raja Hussein dipermainkan oleh British. Dan bermulalah perjanjian yang berat sebelah. Dan kita lihat bagaimana jahatnya Abdullah Musi menceritakan bagaimanakah dia bersama dengan Raffles memujuk Temenggung supaya membenarkan bumi sebahagian bumi Singapura diberi sewa kepada Raffles dan Pak Koha. Maka dalam pujukan ini penipuan sekali lagi berlaku. Perjanjian telah ditandatangan. Dalam perjanjian ini, perjanjian berat sebelah, sewa Singapura, tempat kawasan yang kami sewa ini, kata Raffles, ialah untuk selama bumi, selama matahari dan bulan masih wujud. Bulan dan matahari wujud, maka selama itulah kami sewa pulau ini. Adapun Sultan berkuasa penuh di Singapura. Dan Sultan harus memberikan tempat pada orang Cina. Dan Sultan harus duduk di sebelah jambatan. Di sebelah sana, orang Cina, Kapitan Cina harus duduk. Dan British duduk di pusat ini. Dan tempat yang berkuasa British ialah sejauh lontaran peluru dan ditandatangani oleh Sultan, oleh Temenggung dan Sultan. Tuan-tuan, semakan peluru maksudnya seluruh Pulau Pinang itu, seluruh Singapura itu termasuk dalam perjanjian. Dalam surat ini, tuan-tuan, yang tanda tangan ialah Raffles dan Pak Koha. Sultan tidak tanda tangan. Sultan turunkan tanda cok yang saya tak bawa surat dia di sini. Dan surat yang asli ini, kita dapat lihat bagaimanakah penipuan Raffles terhadap Sultan Hussein. Akhirnya, dalam syarat yang sama, apabila ada perbalahan di antara kalangan, antara orang Cina dengan orang Melayu di Singapura, maka hendaklah dibawa ke balai persinggahan. Balai bisyara disebutnya. Dan adalah diberikan hukuman oleh Temenggung dan Sultan.
Dan sekiranya perkara itu tak pada selesaikan, maka British lah yang akan memutuskan segala-galanya. Maka jatuhlah Singapura dengan surat perjanjian ini. Sejarahnya cukup mudah. Apabila satu perkara tidak dapat diselesaikan, mula-mula hendaklah mengadu kepada Temenggung dan Sultan. Sultan dan Temenggung boleh memberikan hukuman. Sekiranya tidak puas hati, maka kepada British lah yang akan dirujuk. Dan British lah yang akan menentukan keputusan terakhir. Maksudnya dengan surat ini, jatuhlah Singapura kepada British dan Sultan Hussein dipecat serta-merta. Sultan Hussein menangis dan katanya dia membawa diri ke Melaka dan kawan saya menceritakan Sultan Raja Hussein mati di Melaka. Wallahualam. Inilah sejarah bagaimanakah sebagaimana Pulau Pinang ditipu Sultan Kedah. Maka mereka datang ke Singapura, mereka tipu Raja Hussein. Maka plan mereka sama saja. Akhirnya mereka isytiharkan Singapura. Raffles was the founder of Singapore. Walaupun kita nama Singapura dan mereka telah isytiharkan bahawa yang membuka Singapura ialah Raffles dan kamu hafal dalam sejarah kamu hafal ajar anak-anak kamu sampai hari ini negara sudah merdeka. Sejarah masih terjajah. Sejarah Pulau Pinang terjajah. Sejarah Singapura terjajah. Sejarah Melaka terjajah. Sejarah Tanah Melayu terjajah. Dan kita, walaupun sudah mereka, tapi identiti kita masih terjajah. Itulah nature perjuangan kita yang belum selesai. Tuan-tuan, mereka telah membahagikan. Belanda dengan British tukar sama suka. British menguasai Bangka Hulu. Dan Belanda menguasai Melaka. Tukar sama-sama suka. Dan akhirnya, British menjajah Tanah Melayu. Dan Sumatera dijajah oleh Belanda. Maka saudara yang bersaudara ini terpisahlah kita buat selama-lamanya. Satu akhirnya kita nama Malaysia, satu lagi namanya Indonesia. Malaysia dengan Indonesia bola sepak berjuang, kita berbalah. Asalnya kita satu, umatnya satu. Kita umatnya satu, bangsa yang satu, rumput yang satu, dan Kepulauan Melayu adalah bumi kita bersama. Penjajah datang membagi kita, namanya Indonesia, namanya Malaysia. Kalau bola sepak pun kita bergaduh. Mereka kita lupa pada sejarah kita. Sejarah yang satu. Dan British datang, Belanda datang untuk memisahkan kita. Dan kita tidak pernah sedar sejarah yang mereka sedang pecahkan kita supaya kita lemah. Dan sekarang kita sedang berbalah. Dengan bola sepak pun, dengan badminton kita boleh berbalah, bergaduh. Inilah yang menjadi sekarang kalau kita tidak melihat sejarah kita ke belakang. Dan tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah mereka masuk ke Perak. Dan bagaimanakah Sultan bertanggungjawab dan mereka mengatakan di Perak, kami datang untuk menjaga kamu. Tuan-tuan, percaya, singa menjaga kambing. Inilah yang sejarah Perak. Kami datang untuk menasihati raja. Dan mereka datang diusung oleh orang Melayu. Dan negara ini tidak pernah dijajah oleh British. Saya tidak pernah jajah. Kami tidak pernah jajah. Kalau di Australia dengan di New Zealand, mereka terus bunuh. Tapi datang ke Melaya, mereka terus menipu sejarah. Mereka menjajah kita dengan sejarah. Kalaulah di Australia dan New Zealand, mereka menjajah dengan peluru, dengan senjata, tapi datang ke Tanah Melayu, mereka menjajah dengan sejarah. Oleh sebab itu, kita menulis sejarah berpihak pada British, bahawa British datang untuk menjaga kambing. Kambing yang sangat enak dimakan oleh harimau ini, atau singa ini, dijaga oleh singa. Inilah ibarat British datang untuk menasihati raja kita. Dan tuan-tuan, kenapakah orang Melayu sangat sayang pada British? Walaupun di Australia, dia terus membunuh orang Melayu. Yang namanya Maori. Tapi kita tidak belajar sejarah. Sebab British melihat plan B harus diletakkan untuk orang Melayu. Orang Melayu lebih tinggi intelektual daripada orang Maori. Oleh sebab itu kita hantar intelektual kita untuk menulis sejarah mereka. Dan tuan-tuan ingat nama Alfred Wallace? Dia datang ke sini mengkaji, kononnya untuk mengkaji tentang flora dan fauna. Dia datang ke Melaka. Dia datang ke Gunung Ledang. Sebab di bawah Gunung Ledang itu ada emas. Emas itu digali oleh Portugis. Emas itu digali oleh Belanda. Sekarang Belanda mengatakan, kamu ada lagi khazanah yang kami tinggalkan daripada gold emas, sekarang nama gemas. Kamu buat terowong, masuk ke Gunung Ledang, emas masih banyak. Maka Alfred Wallace terus ke Gunung Ledang. Kononnya untuk mencari fauna dan flora. Tetapi untuk meninjau lombok emas yang mereka sebut gold emas dan sekarang mereka sebut gemas. Bandar gemas itu menjadi
cabang kereta api, sebab di situlah yang sedang mereka tujukan bahawa mereka ingin mengangkut emas yang banyak di situ. Orang Melayu tidak tahu siapa hari ini. Dan apabila Jepun datang ke Melaya, gemas jugalah yang ditujukan di Jepun. Mereka menggali lebih banyak emas dan mereka balik ke Jepun. Tak sempat sampai ke Jepun, sampai ke Filipina, emas itu tertinggal di Filipina dan mereka kalah. Dan dipercayai emas daripada Gunung Ledang, daripada Gemas, tersinggah sama ada di Filipina atau di tempat lain. Dan mereka menulis sejarah kita. Sejarah tentang yang kuat maka yang lemah. Yang ditulis oleh Alfred Wallace dan dia bagi kepada kawannya bernama Charles Darwin. Charles Darwin menipu. Dia gunakan tulisan Alfred Wallace yang mengambil data-data daripada Tanah Melayu dan dia tulis The Origin of Species. Dia menipu dunia, mengatakan dia kaji di Galapagos, sebenarnya dia mengambil hasil tulisan Alfred Wallace. Teori evolusi ditipu oleh Darwin dan dia mengatakan bahawa yang kuat maka yang lemah. Sebab untuk justifikan British maka yang lemah, British maka Melaya, maka sebagaimana harimau maka kambing, tidak ada mahkamah yang boleh membawa, kambing boleh bawa kes mereka ke mahkamah sebab yang kuat memang maka yang lemah. Dan mereka telah melukis peta kita, mencari tempat-tempat yang tertentu, di manakah lombok-lombok yang masih ada di Melaya, di Tanah Melayu, di kawasan alam Melayu, dipetakan oleh mereka dengan secara lengkap. Sehingga mereka datang selepas mereka memasuki Perak, mereka menggali segala hasil masuk kita dan bawa balik ke England, membina England sehingga England menjadi negara maju, hasilnya daripada emas Melaya, daripada besi Melaya, daripada timah Melaya, daripada getah Melaya, daripada hasil hutan Melaya. Segala-gala Melaya membinakan British dan British mengatakan Melaya ialah lubuk emas. Seluruh empire kami hanya gunakan wang daripada Melaya. Melaya adalah bumi yang paling kaya di antara negara jajahan kami. Dan kita tak pernah sedar bahawa kita adalah bumi yang sangat kaya. Dan kita merempat di bumi yang kaya ini. Tuan-tuan yang saya hormati. Dan inilah yang tulis oleh Wallace. Dia mengatakan dia temui di sinilah syurga sebenarnya. Dia sebut burung cendrawasih sebagai burung bird of paradise. Bunga bird ataupun flower of paradise. Dan dia menipu kita. Dan dihasilkan secara bergaya oleh Charles Darwin mengatakan survival of life, yang kuat maka yang lemah, dan dia kata dia dapatkan data ini di Galapagos, dia berbohong, dia dapat daripada Sarawak, daripada Jawa, daripada Singapura, daripada Melaka. Itulah data yang diambil oleh Alfred Wallace dan penipuan demi pertemuan, termasuklah dalam keadaan saintifik sekalipun mereka masih menipu. Tuan-tuan, inilah yang dikatakan nature ataupun survive of life ataupun nature selection, yang kuat maka yang lemah. Dan mereka menggunakan kolonial untuk menjajah kita dan akhirnya mereka menghantar intelektual mereka menulis sejarah Tanah Melayu. Sekarang sejarah kita ditulis oleh mereka, namanya Wilkinson, namanya Winston, namanya ialah berbagai nama, Raffles, Swettenham, nama mereka yang menulis sejarah Tanah Melayu kita. Mereka menulis sejarah ini dan kita lah merujuk sejarah mereka sehingga kita menulis dalam kacamata mereka, sehingga kita menipu bangsa kita sendiri dengan apabila kita mengambil, kita membaca tulisan mereka dan kita membuat sejarah alam Melayu berdasarkan catatan orang lain. Alangkah malangnya sekiranya itu berlaku pada kita. Dan saya menyuruh intelektual kita, marilah kita bangkit dan kita menulis daripada sumber primary kita. Sumber primary kita, bukan sumber sekunder yang kita baca daripada jurnal, daripada yang mereka tulis. Dan kemudian kita mengherutkan sejarah negara kita dalam kacamata mereka. Tuan-tuan, itulah sejarah kita. Kita tuan lihat apa yang tulis oleh mereka masih menjadi rujukan utama sampai hari ini. Dan pengajian antropologi kita, jabatan sejarah kita masih merujuk kepada tulisan mereka. Dan kalau kita ingin terbitkan tulisan kita dalam jurnal mereka, mesti ada rujukan kepada Wilkinson, kepada Emerson dan sebagainya. Dan cukup menarik, tuan-tuan. Robert Emerson menulis buku dalam tahun 1937, tajuk Malaysia, A Study in Direct and Indirect Rule. Malaysia maksudnya alam Melayu. Bagaimanakah British merancang supaya bumi ini tidak menjadi Islam, tidak menjadi Kristian, tetapi menjadi sekular. Biarlah, sebab sejarahnya umat Melayu sangat sukar untuk dibawa daripada Islam kepada Kristian. Sudah cukup kita bawa Islam kepada sekular. Mereka pergi masjid untuk ibadat, tetapi dalam pemerintahan mereka menggunakan undang-undang barat yang mereka sebut common law. Itulah perancangan mereka apabila mereka berikan kemerdekaan supaya kita tidak menjadi Islam, tidak menjadi Kristian, tetapi jadi sekular. Dan
Inilah gambarannya. Melaya dijaga oleh singa. Melaya ialah kambing dijaga oleh serigala. Apakah kita tak malu sejarah kita? Kita menulis sejarah kita, memuji British menjaga kita, dan merancang bagaimanakah pendapatan negara kita, membuat pejabat tanah dengan sempurna, dan melatih pegawai kita, melatih tentera-tentera kita, dan mereka namakan Malay Regiment, dan pertahankan negara ini. Dari segi British ialah pertahankan British. Dan itulah yang mereka sedang berlaku sekarang. Dan bagaimanakah Sultan Abdullah di Perak ditipu oleh British sekali lagi dalam perjanjian Pangkor, dan inilah, dengan perjanjian inilah maka jatuhlah Perak. Jatuh Perak, maka jatuhlah Selangor. Sebab apabila British sudah masuk ke Perak, dia membuat kereta api daripada Taipei ke Pawel. Kononnya membawa pembangunan. Sebenarnya untuk mengangkut biji timah daripada Taipei untuk dibawa dilambak ke British, dan pembangunan jalan raya di British menggunakan timah daripada Taipei. Dan Selangor juga sangat gembira melihat Perak sudah maju. Tuan, boleh tak bawa kemajuan kami ke Selangor? Wah, sudah lama British nak masuk Selangor. Tiba-tiba Raja Sultan Selangor minta, boleh tak buat kereta api daripada Kuala Lumpur ke Klang ataupun Stirling? Sebagaimana Tuan jadikan daripada Taipei ke Pawel? Orang mengantuk, diserangkan batal, maka terjajahlah Selangor sekali lagi. Dengan kereta api daripada Kuala Lumpur ke Stirling, maka terjajahlah Selangor. Tetapi mereka kata tidak menjajah. Kami datang untuk nasihatkan Sultan. Sultan yang dijugra ini kami akan beri nasihat. Kami tidak menjajah. Dan British akan masuk apabila ada perbelahan. Raja yang sebenar bergaduh dengan raja yang tidak sebenarnya. Maka British akan menyokong yang tidak sebenar. Sebab kalau menyokong yang sebenarnya, maka British tidak dapat apa-apa imbuhan. Tetapi sekiranya dia menyokong yang tidak berhak, maka dia akan mendapat ganjaran termasuklah negara sendiri. Itulah yang berlaku kepada penjajahan British tanah air. Walaupun profesor sejarah kita tidak tulis sejarah yang saya sebutkan ini, tapi saya suruh tuan-tuan berfikir apakah yang saya sebut ini benar atau tidak. Tuan-tuan tidak perlu ambil pandangan saya. Ambillah pandangan yang resmi daripada profesor kita, dan tuan-tuan masih bersama mereka. Saya ingin membebaskan tuan-tuan daripada tulisan yang dibelenggu oleh tulisan sejarah British. Dan kita ingat tuan-tuan, walaupun kita mengatakan Melaya tidak pernah dijajah British, tetapi di England mereka catatkan bahawa Melaya ialah jajahan. Lepas kita merdeka, kita dimasukkan di bawah Commonwealth. Maksudnya negara-negara yang pernah dijajah British. Dari segi British, jelas Melaya adalah negara jajahan. Di Buckingham Palace, setiap tiang itu digambarkan setiap negara yang dijajah. Antara negara jajah ialah Persekutuan Tanah Melayu, disebut Malay State. Di Buckingham Palace, tuan-tuan kalau boleh melawat Buckingham Palace dalam peristiwa-peristiwa tertentu, tuan-tuan mintalah ambil gambar bahawa benar-benar Tanah Melayu sebagai tanah jajahan diisytiharkan oleh British. Walaupun di Melaya dia kata kami tak jajah kamu. Tuan-tuan, siapakah yang kita ingin ambil pandangannya? Dan ingat tuan-tuan, apa yang ada di England, dan kawan saya mengatakan London Bridge itu diambil daripada timah Taipei. Timah Taipei inilah untuk membina London Bridge. Westminster House, Parlimen mereka, ialah daripada besi, bukit besi di Terengganu. Bukit besi di Terengganu itu banyak besi tuan-tuan. Besi telah habis dibawa oleh British, yang tinggal sekarang bukit besi sudah tidak ada lagi. Orang Terengganu ingat balik bukit besi itu, besi sudah tidak ada. Yang tinggal pada kamu ialah besi saja. Bukit saja. Bukit besi asalnya sudah hilang, yang adalah bukit saja. Besi telah diambil British. M4 motorway. Tuan-tuan daripada London pergi ke Southampton, lalu M4. M4 ini ambil daripada gold, daripada raut, emas daripada raut. Medan Troso dibuat daripada Melayan rubber, ladang getah kita. Ladang getah kita. London University diambil daripada kayu balak Melaya. Tuan-tuan, pergi ke England, tengok highway dia yang besar itu. Itulah jasa kita. Mereka catatkan dalam pernyataan mereka. Cukup sedih ketika saya belajar di Southampton. M4 yang kita lalui. Hampir menangis kita melihat pembangunan yang hebat di England. Rupa-rupanya diambil daripada tanah air kita yang dibawa, dan kita mengatakan mereka tidak menjajah.
dan kita diberikan bendera Union Jack dan kita pegang bendera Jack sampai kita merdeka. Itulah tuan-tuan. Dan ingat mahkota yang dipakai oleh Queen sampai sekarang. Tengok emas di situ. Tengok belian di situ. Dan jangan-jangan itu datang daripada Perak. Jangan-jangan datang daripada Raub. Dan kita berbangga. Dan itulah maksud penjajahan. Penjajahan yang sedang berlaku dan mereka sedang merancang. Tetapi kita tak merancang. Dan saya masih slide, ada beberapa slide lagi. Tetapi oleh kerana masa telah lewat, saya minta maaf banyak-banyak. Dan saya harus seperti di sini. Mudah-mudahan apa yang sebut ini, saya minta maaf di malam mulia ini. Esok kita menyambut Hari Raya Abdul Adha. Mudah-mudahan kita berkorban dengan jiwa raja kita untuk pertahankan kebenaran. Kebenaran yang datang daripada berbagai segi, termasuklah kebenaran sejarah. Sebab kebenaran sejarah ialah kebenaran ilmu. Ilmu tanpa sejarah yang benar, dia bukan ilmu. Oleh sebab itu, saya tutup dengan penuh selamat Hari Raya dan sangat-sangat saya minta maaf di atas segala tampaian saya dan dengan ucapan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.